Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersua lagi dalam pembelajaran online kita. Hari ini Ustaz, insya-Allah Ustaz akan bersama awak semua untuk Tauhid tahun 3. Insya-Allah hari ini Ustaz akan bincangkan mengenai tajuk baru, iaitu ibadatullah. Mana kita beribadat kepada Allah. Ibadatullah maksudnya ibadat kepada Allah. Okey. Sebelum itu Ustaz harap semua pelajar boleh sediakan buku teks muka surat 11 ya. Muka surat 11, mana anwa'u ibadah. Anwa'u ibadah. Okey. InsyaAllah Ustaz akan terangkan melalui ringkasan daripada nota yang telah Ustaz buat dalam bentuk perteminda. InsyaAllah kita tengok satu persatu, insyaAllah. Okey. Kita tengok nota dulu. Ibadatullah. Ibadatullah. Mana ibadatullah? Maksudnya ibadat kepada Allah. Ibadat mana kita melakukan amal ibadat hanya kepada Allah. Okey, sebelum kita nak melakukan ibadat tu, kita kena yakin dan percaya bahawa Allah itu Maha Pencipta. Annallah al-Khaliqu. Annallah al-Khaliqu. Al-Khaliqu maksudnya Allah yang Maha Pencipta. Al-Khaliq maksudnya Allah yang Maha Pencipta. Okey, macam mana kita nak kata Allah ni Maha Pencipta? Kita boleh tengok sekeliling kita ni. Ada pokok, ada haiwan, ada langit, ada bulan, ada matahari. Siapa yang buat semua tu? Semua itu adalah kuasa Allah. Allah yang cipta semua itu untuk manusia. Dan sebab apa Allah ciptakan kita? Kita tengok. Kenapa tujuan Allah yang Maha Pencipta ni? Kita tengok. Allahul ladzi khalaqal insana li'ibadatihi. Marata tsani. Allahul ladzi khalaqal insana li'ibadatihi. Allah yang mencipta manusia ni sebab apa? Li'ibadatihi, untuk melakukan ibadat kepada Allah. Kita sembah, kita sujud, kita rukuk hanya kepada Allah. Sebab apa? Allah itu Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Okey, kita pergi yang kedua, makna ibadatullah. Makna ibadatullah. Apa maksud ibadah kepada Allah ni? Okey, kita tengok. Ibadatullah bermakna at-ta'ah. At-ta'ah. Maksud ibadat, kita ibadat kepada Allah ni, kita taat dengan perintah Allah. Taat macam mana? Wahdahu la syarika lahu. Mana kita mengesakan Allah, kita sembah Allah, kita sujud rukuk hanya kepada Allah. Wahdahu la syarikalah. Hanya Allah itu satu. Tak ada lah mana kita nak menyekutukan, kita nak samakan Allah ni dengan sesuatu yang lain. Contoh yang berlaku, yang perlu ni Ustaz pernah cerita, agama Buddha, agama lain-lain tu, semua dia banyak Tuhan. Dia menyamakan Allah ni dengan sesuatu. Dia telah melakukan kesyirikan. Makna ibadat Allah at-ta'ah. Ta'ah maksudnya wahdahu la syarikalah. Mana kita tidak mensyirikkan Allah. Mengesakan Allah tanpa menyamakan, tanpa kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Okey, kita pergi tengok yang kedua. Hakikatul ibadah. Apa hakikat ataupun apa sebenarnya dalam ibadat ni? Kita buat ibadat ni, apa sebenarnya ada daripada ibadat tu? Kita tengok. Kullu ma yuhibbullahi wa yardahu minal aqwali wal a'mali wal batinati wal zahirati. Marata tsani. Kullu ma yuhibbullahi wa yardahu minal qawli wal a'mali al batinah wal zahiri. Maksudnya hakikat ibadat ni setiap apa yang Allah sukakannya dan meredainya. Maksudnya kita buat ibadat tu apa yang Allah suka. Wa yardahu, dan Allah meredainya.
Daripada mana? Minal aqwali, daripada perkataan kita. Kita ucapkan sesuatu yang baik, sesuatu yang Allah suka. Contohnya kita menyebut nama-nama Allah. Kita zikir, kita ingat kepada Allah. Wal a'mali, dan daripada perbuatan kita. Contoh macam mana? Kita sedekah, kita solat, kita puasa dan melakukan haji bagi orang yang mampu. Itu daripada amal, mana menunjukkan perbuatan kita. Batinah ni dalaman kita. Batinah ni dalaman kita ni contohnya berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan cinta kita kepada Allah, mana rindunya kita kepada Allah. Wazahirah ni yang jelas, yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Contoh tadilah zakat, kita bagi ulu kepada Allah. Itu semua hakikat ibadat ni, apa yang kita lakukan yang Allah suka, yang Allah redha, sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan, terang ataupun tersembunyi, semua itu hakikat ibadah, dikira ibadah. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, anwa' ibadah. Ini poin yang ustaz nak terangkan. Yang ni yang ada dalam buku teks anwa' ibadat, jenis-jenis ibadat. Okey, apa jenis-jenis ibadat ni? Okey, sebelum tu kita tengok satu persatu. Al-ibadatu fihi khamsatu anwa'un. Ibadatu fihi khamsatun anwa'un. Mana ibadat-ibadat ni terbahagi kepada 5 jenis. Ada berapa? 5. Khamsatu anwa', ada 5 jenis ibadat. Okey, kita tengok satu persatu, kita ulang kaji. Okey. Awalan ibadatu qauliyah. Masuk di sini ibadatu qauliyah, ibadat yang kita zahirkan, kita amalkan melalui kata-kata. Lisan kita ni, lidah kita ni berucap. Kita kata melalui, kita guna lidah kita, kita buat ibadat. Mana ibadat melalui lisan ni, apa dia? Contoh, mislu zikrullah, zikir, ingat kepada Allah. Contohnya asma'ul husna, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir kepada Allah. Apa saja yang kita sebut, kita ingat kepada Allah, itu dipanggilkan zikir. Zikir ni kat mana? Mengucap dengan lisan. Tu dia panggil qauliyah, dengan kata-kata. Ataupun yang kedua, qiraatul Quran. Kan? Mana setiap malam lepas maghrib kita mengaji, lepas subuh kita mengaji. Qiraatul Quran itu merupakan ibadat bagi kata-kata. Okey, kita pergi yang kedua. Itu ibadat qauliyah. Mana ibadat yang melalui kata-kata. Okey, kita pergi yang kedua. Yang ni ibadat batiniyah, ibadat dalaman kita. Okey, ini namakan ibadatu qalbiyah. Ibadatu qalbiyah. Mana ibadat melalui hati. Qalbiyah tu hati. Hati macam mana kita nak kira ibadat tu? Padahal kita tak nampak hati kan? Okey, di sini contoh kita boleh buat mislu al-mahabbah. Al-mahabbah ni cinta, berkasih sayang. Seorang ibu sayang, kasih kepada anaknya. Anak kasih dan sayang kepada ibu. Itu dikira ibadat. Sebab apa? Benda yang Allah suka. Sebab Allah maha sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maha kasih sayang. Yang kedua, Ar-Raja. Ar-Raja maksudnya apa dia? Mengharap. Kan kita dah doa, kita, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kebapaku. Dalam doa tu kita minta dengan sungguh-sungguh, kita mengharap Allah makbulkan doa kita. Itu nama dan hati. Kita tak zahirkan pada lisan kita, kita letak dalam hati, ya Allah, ampunilah dosa. Kita harap sungguh-sungguh Allah tu mengampuni dosa kita. Yang kedua, yang ketiga, al-khawfu. Al-khawfu maksud dia, kita takut. Takut apa? Bukan takut atu di sini. Jangan dia silap ni. Takut al-khawfu di sini, kita takut dengan azab Allah. Allah ceritakan dalam Al-Quran macam mana gambaran orang yang maksiat, orang yang tidak tinggalkan dosa, orang yang melakukan syirik, maka ganjaran neraka. Neraka macam mana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Azab macam mana hari perbalasan. Khauf, kita takut, ya Allah, jauhilah aku daripada neraka, jauhilah aku daripada kesesaan. Al-khawf, kita takut, kita mengharap pertolongan Allah.
Dan yang keempat, ad-du'a'u. Ad-du'a'u maknanya doa. Mana kita meminta kepada Allah. Doa ni maksudnya kita meminta. Kita di bawah, Allah di atas. Kita meminta. Kalau atas ke bawah, itu namanya suruhan, arahan. Yang ni kita hamba, kita minta kepada Al-Khaliq. Itu dinamakan ad-du'a. Itu merupakan ibadat hati. Okey, kita beralih yang ketiga pula. Okey, yang ketiga, ibadatu badaniyah. Ibadatu badaniyah. Ibadat yang berkaitan dengan badan kita. Contoh dia, solat, sembahyang 5 waktu ataupun solat-solat sunat yang kita biasa buat. Yang kedua, as-siyam, mana berpuasa. Itu ibadat yang ditunjukkan melalui anggota badan kita. Okey. Dan yang keempat, ibadatu maliyah. Ibadatu maliyah, ibadat melalui harta. Di sini orang yang punya harta sedikit ataupun banyak, dia boleh lakukan dengan ibadat macam mana? Contoh dia, az-zakah, mana membayar zakat. Dan yang kedua, as-sadaqah. As-sadaqah maksudnya kita bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Dengan contoh, kita boleh tengok pada pandemik sekarang ni, ramai yang terkesan, ramai yang susah. Jadi, ramai-ramai orang yang membantu, menghulu bantuan. Ada bagi berah, ada bagi... Itu sedekah. Kita menggunakan harta kita di jalan Allah yang sukai, Allah redai, itu dikira ibadah. Okey. Dan yang terakhir, ibadatu maliyah wa badaniyah. Ibadatu maliyah, badaniyah ni, inilah ibadat yang sangat besar, yang memerlukan pengorbanan harta dan fizikal. Ibadat ni hanya satu saja, iaitu hajjul fil bait. Hijju fil bait maksudnya melakukan haji di Baitullah. Ibadatu maliyah badaniyah ni hajjul bait. Okay. Sebelum kita ulang balik. Okay, anwa'u ibadah fihi khamsah. Ada 5. Anwa'u ibadah ada khamsah, 5. Awalan ibadatu khawliyah. Ibadatu khawliyah mislu zikrullah wa qiraatul Quran. Thaniyan ibadatul qalbiyah mislu al-mahabbah, ar-raja'u, al-khawfu wa ad-du'a'u. Okey, yang ketiga ibadatu badaniyah, mana ibadat melalui fizikal, mislu as-solah, as-siyam. Solat ni sembahyang 5 waktu atau solat sunat, as-siyam ni puasa. Yang keempat, ar-rabi' ibadatu maliyah, iaitu ibadat melalui harta, mislu zakat was sadaqah. Al-khamis ibadatu maliyah wa badaniyah mislu hajjul fil bait. Okey, sekarang kita beralih kepada latihan. Okey. As-soalul awwal, anna Allah al-khaliq limaza khalaqaka? Sesungguhnya Allah tu Maha Pencipta. Kenapa Allah cipta kamu? Okey, boleh lihat pada nota di atas, nanti cari jawapan. Limaza Allah khalaqa? Limaza, kenapa Allah khalaqaka, Allah cipta kamu? Okey, soal tsani, ma makna ibadatullah? Apa dimaksudkan, dimaknakan, ditarifkan kepada ibadatullah? Tadi baru kita bincang dekat nota atas tadi. As-salif, ma hiya haqiqatul ibadatullah? Apa hakikat kepada ibadat ni? Okey, semua ada jawapan kat atas. Kam anwa'u ibadah, dan berapa jenis-jenis ibadat. Kan kita bincang dia ada berapa? Okey, boleh tengok nota di atas. As-soalur rabi', hatim misali li ibadatil atiyah, berikan contoh bagi ibadat-ibadat berikut. Contoh macam setawak, ibadatu qauliyah, zikrullah wa qiraatul Quran. Okey, kedua, ketiga, keempat, kelima ni awak kena isikan. Semua tu berada dalam nota yang Ustaz bagi ni. Okey, wallahu alam. Itulah setakat inilah nota yang Ustaz buat dengan latihan yang Ustaz boleh buat untuk membantu awak, memudahkan untuk memahami tajuk yang nikah ni. Ustaz harap awak semua boleh sama-sama belajar dan sama-sama boleh manfaat ilmu ni. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.